Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri untuk perkongsian kali ini nak sembang tentang editing. Basic editing lah, editing yang biasa saya buat lah kan. Orang lain saya tak tahu lah. Yang biasa saya buat untuk terutama untuk kerja-kerja harian di jabatan lah. So sebelum tu, bukan sebelum tu lah, sebelum ni biasanya saya edit gunakan Lightroom. Komputer belakang tu lah, tapi komputer belakang tu dah tak berfungsi. Sejak tu, lepas tu saya install Adobe Photoshop lah. Sebelum tu kalau siapa yang biasa follow saya, memang dari dulu lagi saya gunakan Lightroom saja. Pasal saya editing saya tak adalah heavy sangat kan. Just nak basic editing ni maksud saya ni tak ada yang nak berlayer-layer tau. Exposure, contrast, highlight, benda-benda macam tu saya just. Tapi untuk kerja-kerja di jabatan ni biasanya lepas saja assignment, lepas shoot gambar kan. Kalau exposure tu dah okey semua, kadang-kadang gambar tu nak pakai cepat, transfer kepada smartphone, lepas tu email saja kepada biasanya kepada bos kita yang dekat office lah. Pasal bila dapat dekat bos kita ataupun masukkan gambar tu kepada cloud, maksudnya daripada kamera transfer kepada smartphone, daripada smartphone tu kita terus masuk ke dalam Google Drive yang biasanya kita buat untuk sesetengah tugasan tu lah. Dari situ nanti bos kita akan orang kata sebarkan ataupun hantarkan kepada klien-klien ataupun orang-orang yang memerlukan gambar tu lah. Itu yang workflow yang biasa lah. So berbalik kepada editing ni, sejak kebelakangan ni lah, dalam 2-3 tahun kebelakangan ni saya gunakan Adobe Photoshop untuk buat basic editing juga. Tapi basic editing ni sekiranya diperlukan. Kalau tak perlu, macam saya bagi tu tadi lah, biasanya kalau dah okey tu saya hantar je. Macam baru-baru ni kalau ada tugasan yang urgent nak pakai gambar, kalau gambar je tengok dah okey, tak ada over sangat, tak ada under sangat, kita transfer ke smartphone, kita emailkan ataupun kita masuk dalam Google Drive. Dari situ orang boleh pick up lah. Yang masuk dalam Google Drive tu yang gambar-gambar yang kita dah pilih lah kan. Tak ada editing apa maksudnya. Tak ada editing apa tu, kita pilih yang okey lah dekat kamera kita kan. Kalau yang gelap tu semua tu tak payahlah kita nak upload sekali kan. So dalam Photoshop ni dia ada feature yang mungkin ada setengah orang tak tahu. Dia dah bagi setengah orang yang baru nak belajar Photoshop, bila dia tengok menu apa benda, setengah sub menu tu jadi confused kan. Biasanya saya akan gunakan bahagian filter. Dekat filter tu ada camera raw. Camera raw tu bila kita klik situ dia akan keluar lagi satu menu lagi. Macam menu Adobe Camera Raw lah. Cuma untuk situ sebaik-baiknya gunakan raw lah kan. Tapi untuk saya ni pasal saya suka guna slider yang dekat situ, dia memudahkan kerja kan, tak ada complicated sangat. Maksudnya biasanya bila kita dah buka gambar di Photoshop, untuk guna feature camera raw ni tak semestinya kita shoot guna raw tau. Tapi kalau guna raw, kelebihan dia banyak lah kan. Cuma saya nak benda tu kita sembang benda lain lah. Dia kalau kita guna JPEG pun boleh guna juga. Buka dekat Photoshop, lepas tu kita pergi dekat filter, pergi dekat camera raw tu, camera raw filter tu, dia akan buka satu menu lagi. Biasanya dekat situ saya akan edit bahagian exposure. Kalau gelap sikit kita terangkan. Lepas tu bahagian highlight, shadow, lepas tu ada black, contrast dia sikit lah. Dekat situ je saya adjust. Biasanya sikit lah, tak adalah tarik slider tu banyak-banyak sangat kan. Kita tak nak nampak dia macam HDR. Kalau kita gelap, kalau ada bahagian belakang tu macam gelap sikit, kita tarik bahagian shadow tu bagi terangkan. Kalau kita nak tambah kontras sikit, kita tarik kontras ataupun kita bahagian dark tu ataupun shadow tu kita gelapkan. Dia timbul lah subjek tu kan. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Biasanya yang itu je saya guna. Lepas tu masuk Photoshop, save dan kita boleh email kepada mana-mana ni lah. Mana-mana orang yang nak pakai lah kan. Saya tak ada buat layer-layer. Dulu masa sesiapa yang follow saya lama, gambar anak saya tu kebanyakannya saya shoot berlayer-layer. Berlayer-layer tu maksudnya bukan shoot berlayer-layer. Saya edit banyak layer untuk muka, masking lain, untuk bahagian baju masking lain. Contohlah kalau dia pakai baju warna putih kan, muka kulit kita orang ASEAN ni tak berapa terang. Kalau dia pakai baju warna putih, warna terang kan, muka dia warna gelap kan. So kita nak terangkan muka ni, kadang-kadang bahagian sini dia agak overexpose kan, terlalu terang. Benda tu saya masking. So untuk kerja-kerja tak buat lah benda-benda tu. Pasal untuk kerja-kerja terutamanya line photojournalism ni, bukan tak boleh edit, boleh, tapi biasanya gambar nak pakai tu nak cepat tau. Kalau kita buang masa nak edit itu ini kan, memang gambar tu kalau cantik, sempurna, orang lain dah filing gambar, dah hantar gambar, dah social media dah pakai kan, gambar kita baru fikir-fikir nak hantar kan, cantik macam mana pun orang tak pakai dah benda tu. Benda pasal gambar lain dah viral lah. So maksudnya dia simple sajalah guna benda tu je. Ada setengah orang kata, bang Lightroom okey tak? Boleh je, dia macam ni lah, ikut kesesuaian. Cuma benda ni semua dia ambil masa untuk kita familiar dengan benda tu, ambil masa untuk kita
rasa mudah tu. Macam saya dulu lah, contoh pasal generasi sekarang ni semua cepat, semua preset pakai smartphone je, gambar memang dah okey dah. Pasal apa? Smartphone ni dia dah proses dalam tu kan. Macam saya dulu masa baru-baru kahwin lah kan, baru-baru kahwin tu masa bujang, setiap hari paling-paling kurang ni, setiap hari paling-paling kurang setengah jam mesti saya balik office, saya mesti buka Photoshop. Maksudnya dah mandi malam lah kan, dah settle apa semua tu, paling-paling tidak pun setengah jam sehari mesti saya layan Photoshop. Siapa yang follow saya lama tu mesti kadang-kadang saya upload, saya update Facebook, buka Photoshop boleh setiap hari. Jarang miss lah kan. Sejak hari kadang-kadang demam tu buka Photoshop. Dan bila kita buka Photoshop ni, saya suka godek-godek benda-benda baru. Ialah benda-benda yang ni. Pasal dia jangan risau, komputer tu takkan meletup pada setengah orang. Dia takut nak tekan ni bagaimana lah. Saya suka explore benda tu sampailah saya boleh buat beberapa buku e-book tentang editing ni. So benda ni kita kena explore. Mula-mula kita rasa susah, tapi lama-lama benda tu kita rasa senang. So untuk permulaan, bagi siapa yang nak edit guna Photoshop ni, pasal Photoshop ni sekarang ni jenis subscribe, kita kena langgan sebulan, setahun. Lightroom pun sama. Ada juga yang jenis editing yang free. Macam kalau nak editing yang free, yang simple, dekat phone kita pun ada. Phone yang jenis murah macam mana pun, basic editing yang untuk nak terangkan, nak gelapkan, shadow, highlight semua tu ada. Dekat Instagram pun ada feature tu. Mungkin kita je yang tak perasan kan. Dekat Instagram ada feature gambar lambang macam matahari, highlight, shadow, semua tu ada kat situ. Ni maksudnya kalau kita nak guna benda-benda yang basic, tak perlu nak langgan Photoshop ke Lightroom ke apa, kita boleh. Tapi kalau kita ada Photoshop, siapa yang nak langgan Photoshop ni lah kan, saya ni bukan nak promote Photoshop ke apa, tapi siapa yang nak melanggan Photoshop selama bulanan ataupun tahunan ni, kalau boleh explore, orang kata apa, lebih lah, ambil masa untuk belajar benda tu. Kalau tak, kalau kita bayar, kita guna feature yang simple macam tu je, macam rugi lah. Pasal benda tu dalam phone pun ada, dalam kamera pun ada editing benda tu kalau kita rajin kan. Macam saya gunakan banyak, dulu saya pakai Lightroom saya beritahu Lightroom. Sekarang ni saya banyak guna Photoshop, pasal biasanya lepas saya edit tu, saya nak tambah gambar terutama untuk buat thumbnail YouTube ni lah kan. Pasal Photoshop ni dia mudah sikit, kita nak tambah layer, nak masking, betul, nak tambah text lagi semua. So tak payah lah masa saya dah edit pergi Lightroom, nak pergi Photoshop kan, berbalik-balik. Semua saya boleh buat dalam satu tempat saja. Itu salah satu sebab kenapa sekarang ni saya guna editing dalam Photoshop. Kita nak guna apa benda pun tak kisah. Semua benda mula-mula dia memang susah lah kan. Kita benda baru nak belajar, memang kita rasa susah. Tapi kalau kita selalu buat, apa benda pun kita akan jadi mudah lah. Dan selain daripada Photoshop tu, memang banyak lagi alternatif lain yang percuma yang kita boleh guna kan. Benda-benda yang simple. Dan kebanyakan komputer, tak kira jenama apa pun, dia dah ada basic editing software dalam tu dah. Yang ni simple lah, macam saya beritahu nak terang, nak gelap kan. So untuk Photoshop ni biasanya saya guna bahagian tu lah, kamera, filter, kamera raw filter tu, saya edit bahagian exposure, kontras, highlight, ada kat situ je. Dia jangan lebih-lebih benda ni kita edit jangan lebih-lebih. Edit tu sikit-sikit je. Kalau rasa kadang-kadang tangan kita saja je katalah pada benda tu dah okey dah, kita saja nak tarik slider bagi kontras, je sikit-sikit je benda tu, tak perlu nak over sangat dah. Itulah kalau boleh kita bagi dia asli lah, macam natural lah benda tu kan. Tapi kalau kita untuk wedding ke, untuk benda-benda lain, jenis feature, jenis nak buat sesuatu yang kreatif lah, kita boleh download preset lah. Preset ni boleh download lah banyak tempat lah, kita boleh cari preset yang bagus-bagus ataupun beli je lah benda tu kan. Cuma untuk tugasan kerja saya, yang itu je lah saya gunakan. Kalau ada benda yang tak berapa nak jelas, boleh tanya di ruang komen lah, boleh bagi.